اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 26, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 26, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya tambatan iman, dan bahawasa tambatan iman, dan bahawasa tambatan iman ni ataf pada kata muka surat 25 dulu. Bahawasanya tambatan iman yang bergantung dengan ketuhanan. Muka surat 25 dulu, bahawa yang ketiga daripada bawah tu. Kalau kita baca minggu lepas, maka nyata daripada segala perkataan, yakni huraian tersebut itu, nyata-nyata bahawasa tambatan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli yang bergantung dengan ketuhanan. Dan bahawasa tambatan iman yang sabit, yang tetap, yang mesti dengan dalil-dalil akli yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh Allah dan utusannya, utusan Allah. Jadi kalau kita baca minggu lepasnya, tambatan iman yang bergantung dengan ketuhanan, yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah. Sekarang ni nak masuk pula tambatan iman yang bergantung dengan Rasul, yang terkandung di bawah makna Muhammadur Rasulullah. Maka nyata daripada segala perkataan yang tersebut daripada mula kitab lagi. Mula kitabnya di muka surat 3 kita dulu lagi dah. Sekarang ni dia macam kesimpulan dah dok, khulasah. Dia start daripada pembicaraan dalam kitab ni muka surat 3 dia. Muka surat 3. Kita kalau dah lalu kitab, lalu senyap gitu dah lah kitanya. Jadi muka surat 3 kita dulu, hak dalam kurungan tu, kitab kita ni dia ada dua nama. Satu nama Baqarah, satu nama Tabsirah. Baqarah adalah hak dalam kurungan. Lepas tu di luar kurungan dia panggil syarah, huraian. Huraian tu namanya kitab Tabsirah. Sebab tu kita dalam kitab kita ni, awal-awal kitab muka surat yang pertama dia ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada muka surat 3 baris yang kelima daripada bawah dia ada pula Bismillahirrahmanirrahim hak dalam kurungan. Ingat tak? Jadi Bismillah muka surat 3 dalam kurungan tu, hak tu Bismillah matan Baqarah. Hak pada Mekahnya dia karang hak tu dulu, hak dalam kurungan tu, mana ringkasan sahaja. Kemudian pada ni buat huraian pula. Huraian ni kitab ni nama Tabsirah. Tapi kita tak perkenal nama Tabsirah ni, kita kenal dengan nama Baqarah juga. Jadi hak bismillah di muka surat yang pertama tu, itu bismillah syarah dia. Tabsirah. Manakala hak
ikut kelas hak semalam. Kelas semalam lah, hak lepas isyak di Masjid Ladang tu. Dia ada kitab Qurratul Aini, dia ada kitab Fathul Mu'in. Ingat tak? Qurratul Aini hak dalam kurungan. Kemudian syarah dia, huraian dia namanya Fathul Mu'in. Pengarang Qurratul Aini dengan tuang syarah Fathul Mu'in sama macam kitab ni juga lah, pengarang yang sama. Sebab tu dalam kitab yang saya baca semalam lepas isyak tu, dia ada 2 bismillah. Dia ada 2 alhamdulillah. Sebab bismillah hak mula-mula tu bismillah Fathul Mu'in. Kemudian masuk ke dalam, dia ada kurungan pula, ada bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah Qurratul Aini, matang dia. Ni sama macam sini lah. Sama macam sini. Dia ada bismillah pula tu. Bismillahirrahmanirrahim hak dalam kurungan. Cuba kita tengok hak dalam kurungan, dia muka surat 3 tu. Hak matan, hak matan Baqarah lah. Ketahui olehmu akan bahawa erti la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemahan Arab kepada bahasa Melayu kita. Dan maknanya, maksud dia, pengertian dia, pengertian kata la ilaha illallah, makna dia ni ma yu'na minal lafzi, hak dia ambil maksud daripada lafaz la ilaha illallah. Makna dia apa? Artinya maknanya Allah Ta'ala jualah Tuhan. Hak kita baca minggu lepas. Hak kita baca minggu lepas, hak muka 26 tu lah. Allah jualah Tuhan. Itu makna la ilaha illallah. Dan arti Muhammadur Rasulullah, terjemahan dia Arab kepada bahasa Melayu, bermula Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan maknanya, maksud Muhammadur Rasulullah ni, Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan Allah, iaitu satu orang yang Allah Ta'ala suruh akan dia bahawa beritahu kita akan perkara ditutup daripada kita. Ni dia ambil daripada situ. Kemudian pun hurah apa makna la ilaha illallah. Masuk bawah tu tubiklah 41 simpulan iman. Sesah tu habis cerita bab sifat Allah 41 tu. Dia nak start masuk sifat Rasul. Dia nak start masuk sifat Rasulnya. Hak muka surat 23. Hak muka surat 23. Surat 23, baris yang kedua daripada atas. Dan mengandungkan aqaid yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh itu oleh makna Muhammadur Rasulullah, kerana makna pesuruh itu utusan Allah, antaranya antara Allah dan antara hambanya. Apa tu pergi kepada utusan Allah, pesuruh Allah ni akal tak terima sama sekali, melainkan kena ada 4 sifat. Ni masuk di bawah makna Muhammadur Rasulullah. Ni habis selesai dah 50 akidah. Ni dikira kesimpulan dah, khulasah dia. Khulasah daripada pengertian makna maksud la ilaha illallah, yang mana berkait dengan tambatan iman, yang berkait dengan ketuhanan, hak wajib atas tiap-tiap mukallaf, kena belajar, kena fikir, bicara molek dengan akal, nyata, jelas, kemah, lepas tu wajib berpegang. Hak berkait dengan makna ketuhanan daripada makna la ilaha illallah, iaitu Allah Ta'ala jualah Tuhan tu. Allah sajalah Tuhan, Allah semata-matalah Tuhan. Itu dia panggil makna hasar daripada la ilaha illallah, mana Allah jua Tuhan.
Ni kita ngaji nak mengesakan Allah. Tapi ngaji sifat-sifat yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah ni wajib atas tiap-tiap mukallaf belajar dengan tafsil. Belajar dengan detail. Belajar dengan halusi. Satu-satu sifat 20 ni kena faham molek. Bukan ngapal saja ni. Ini bukan amalan bacaan. Ini amalan pegangan. Pegangan ni duduk di batin hati. Cuma nak pergi ke batin hati tu kena kita kata kok fikir secara akal. Hak kaedah dengan hukum akal. Bila akal letak dah Allah Ta'ala ni begian, kita pun tambah di akidah kitanya, Allah bersifat begian. Ni tambatan tu dia panggil akidah. Simpulan iman kita ikat mati di hati kita, di akidah kita. Tapi nak ikat mati di akidah ni kena faham dulu molek. Apabila ikat mati di akidah, hak simpulan iman ni lah, barulah dikatakan orang ni orang yang bawa kalimah la ilaha illallah. Bukan bawa perkataan ni. Ni orang duduk guna istilah kita nak bawa kalimah la ilaha illallah. Apabila ada kalimah la ilaha illallah dalam hati, maka comellah agamanya. Ada apa la ilaha dalam hati? Ada huruf la ilaha illallah tu. Ada apa dalam hati? Ada mana ni sifat-sifat yang terkandung di bawah makna la ilaha illallah tu yang kita nak. Bukan perkataan la ilaha illallah. Ni kadang-kadang orang nak ambil perkataan saja ni. Dia pun ngatik la ilaha illallah beribu, 10,000, belah-belah ribu. Nak masuk la ilaha illallah. Nak masuk ke apa? Nak masuk perkataan lah. Tu cocok kok jarum tak boleh masuk tak? Kita nak masuk. Nak sekarang ni yang pertama bukan nak masuk tu, kita nak tanam di akidah kita akan pengertian makna maksud daripada la ilaha illallah tu. Itu yang kita nak. Apabila pegangan ada dalam dah ni dengan pengertian makna la ilaha illallah, dengan amal ibadat kita wajib sunat. Hak dalam akidah ni kalau muka apa? Apa panggil Mekah? Apa ke? Apa nak Mekah? Kau kembang, kau bunga ke apa panggil? Istilah ulang ni lah. Kau lama kau terselah, kau jelas, kau nyata. Itu di dalam kau basir, kau lama kau terang. Mari daripada mana? Yang pertama nak kena tanam di akidah dulu. Nak tanam di akidah ni kena faham molek akan pengertian makna la ilaha illallah. Bukan perkataan tu, bukan lafaz, bukan kalimah, tapi makna perkataan, makna kalimah la ilaha illallah. Makna dia, maksud dia yang dikenakan daripada lafaz la ilaha illallah tu. Bukan hanya perkataan, lafaz, kalimah la ilaha illallah, bukan. Hak tu sunat kita katanya hak tu. La ilaha illallah afdalu zikri la ilaha illallah. Sunat kita sebut tu. Zikir di lidah pun sunat, zikir di hati pun sunat la ilaha illallah. Hak ning ni makna kalimah ni, hak ni wajib kita aktikah. Kita sebut kalimah la ilaha illallah itu afdalu zikri, selebih-lebih zikir, tapi hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Jangan salah faham pula ni. Bukan kata tak payah ngatik, bukan. Sebut dah kan hukum sunat. Tetapi apabila pegangan duduk dalam ni, makna kalimah la ilaha illallah ni, mana kemah molek di batin hati dia ni, di pegangan dia ni kemah molek, maka dengan amalan tu lah. Amalan dengan sembahyang sunatnya, dengan ngaji Qurannya, dengan selawatnya, dengan zikir la ilaha illallah yang disunatkan tadi ni. Hak zikir ribu. Hak ni
Hai, kena kemas sungguh syariat ni. Jangan balik malam ni pakai negeri cayok ni. Bukan ni. Sebab kita banyak lagi kewajipannya. Ni cerita bab kewajipan i'tikad. Kewajipan amalan kita pula. Kewajipan amalan hati pula. Hak daripada ilmu tasawuf atau fardhu ain. Tu banyak kali lagi lah hak kewajipan. Tapi nak ceritanya apabila selesai segala kewajipan, dia pun perbanyak amal sunat. Hak dalam ni di kolam khutbah, komantak, khutbah, komantak, akhirnya menjiwai, akhirnya meresap. Ini semua adalah kurniaan daripada Allah yang tidak diwajibkan kepada kita. Apabila tidak diwajibkan kepada kita, kita jangan duduk gila lorak sangat. Pang lorak. Gopoh. Nak menjiwai supaya kita ni benar-benar takut akan Allah. Kita benar-benar biar boleh sampai peringkat kita boleh berasa sedap dalam amal ibadah. Itu tuntutan wajib ke? Supaya dapat kesedapan, keasyikan dalam amal ibadah, wajib ke? Ada tak wajib? Apa kita nak tekan benda yang tak wajib? Kita tekan wajib. Lepas tu dapat kesedapan, keasyikan, kurniaan daripada Allah. Dia apabila dia nak pergi tuju benda yang tidak diwajibkan, dia tidak diwajibkan ni, dia nak pergi jemur tu, hak wajib tak heran. Akhirnya dia akan cari jalan mana nak cepat. Awak ikut grup kami. Grup kami perlu berzikir, mari asyik, mari sedap. Saya pun dapat dah sedap ni. Dia pun pakai gebuk belakang ni. Sebab apa? Nak sedap. Sedap dalam amal ibadat ni tuntutan ke kewajipan pada kita? Yang pentingnya kita buat tu biar betul dulu. Buat biar betul. Kita buat biar betul, comel molek dengan ilmu. Akhirnya dengan ilmu kita buat saat ni, kita buat pula dengan mudah-mudah. Tu dia panggil kesedapan nisbah kita orang syariat. Sedap dah tu. Tak maksa tu orang sedap dah. Hak sedap sungguhnya, hak macam kisah-kisah aulia tu lah. Ayat ni wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila tu. Minuman syurga. Lepas baca wa yusqauna fiha ka'san ni wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila dalam surah Dahri itulah orang baca subuh pagi Jumaat. Lepas tu senyap sekejap. Lepas tu sambung balik. Sudah semai kat kan nak tanya, dia apa? Lepas baca wa yusqauna fiha ka'san kana mizajan zanjabila, syekh jadi berhenti sebab apa? Dapat minum kecapan minuman syurga. Itu baru hak sungguhnya. Dah batal dak semayang minum. Dia batal semayang minum, batal puasa makan minum dunia. Sebab tu Nabi SAW dia puasa wisal, puasa sambung. Apa Nabi boleh puasa sambung, puasa wisal, puasa tanpa buka? Sebab Nabi dapat makanan syurga. Dah makan syurga, makan makanan syurga. Tak batal puasa. Hak batalnya puasa adalah makan makanan dunia. Mana kalau kita ni puasa tapi nak makan, hak tak batalnya makan makanan syurga. Baru tak batal. Nak cerita ni barulah keasyikan yang sebenar, kurniaan daripada Allah. Kita peringkat permulaan ni belajar memang kalau kita belajar tu agak lewat sikit payah. Lepas kita nak belajar tu payah, nak ambil faham payah, siapa tak nak buat amal pun berat. Dia akan rasa payah berat nak banding dengan hari tu masa beramal masa jahil. Dia beramal masa jahil ni kadang-kadang dia jadi apa ni? Semangat sikit. Semangat ni sebab apa? Sebab ada backup apa? Faham backup? Backup striker ke apa panggil? No, bukan gitu. No, dia tau. Backup striker. Mana dia apa? Orang bagus sebut. Tersebut. Jadi kita pada masa ilmu tak ada, jadi rajin buat amal. Rajin. Tapi bila kita belajar ni jadi macam payah. Ni. Ini pengalaman ni, semua orang akan lalui pengalaman ni. Sebab saya sendiri pun dulu apabila mari keinsafan, bukan belajar hak mula-mula. Hak mula-mula saya tujunya adalah amal. Hak mula-mula saya tuju adalah amal. Bukan belajar.
Beramal. Bangun malang beramal. Ikut geruk jemaah yang tak penting kepada belajar, penting amal. Tapi cuma jiwa tu ada di hati, rasa nak belajar. Tapi terhalang. Sebab bila sebut kata hal belajar, tak payah belajar banyak-banyak. Hak geruk ni. Tak payah belajar banyak-banyak. Jumpa satu, amal satu. Jumpa satu, amal satu. Kitab-kitab masa Nabi pun tak ada. Kita mungkin baru selek ni. Ya sungguh, masa Nabi pun tak ada buku-buku ni, kitab-kitab agama ni. Kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tasawuf tak ada masa Nabi. Yang peliknya awak tu baca buku gapo tu masa Nabi ada buku awak baca tu. Tapi masa tu dah apa lagi benda gitu. Mana jumpa satu amal satu, jumpa satu amal satu. Lepas tu kita ni pula apabila boleh semayang, pandai dah tu. Nak pandai guna lagi. Kalau kita tak pandai, boleh semayang ke tak? Sekarang ni boleh semayang ke tak? Boleh. Pandai tu. Sungguh kita pun pandai sebab kita boleh semayang ni. Tak nak kata kan ni? Atau kata pengalaman tu. Tapi oleh kerana di hati tu berasa nak belajar juga, tapi terhalang setakat tu, terhalang. Dengan izin Allahnya cuti sekolah bulan 11, bulan 12 pergi masuk pondok sementara. Pada duduk rumah saja cuti sekolah macam itu kan. Cuti sekolah itu dekat 2 bulan. Orang cuti sekolah ni sebulan lebih je. Tahu? Pendek itu sekolah kita dia cuti lama. Hidup pondok belajar baru tahu hak kata kalau tak pandai takkan boleh semayang. Tak pandai-pandai. Tak pandai-pandai pun. Hak kita ditanam mula-mula tu, kalau kita tak pandai, kalau kita tak ada ilmu, takkan boleh semayang. Tapi kalau ilmu banyak pun tak amal tu dia. Masuk neraka ya. Kita pun takut nak belajar. Nyakit ni. Bila masuk pondok, Paula tahu dak reti apa satu. Waktu terus tinggal sekolah, terus pondok. Sebab sebelum tu memang minat ke agama dah tapi tak belajar. Lepas belajar barulah tak boleh nak amal dah macam hari tu. Hari masa jahil. Tahu jahil lepas belajar. Masa sebelum tu tak kata jahil. Tadi kan, kalau awak ni tak ada ilmu, takkan awak boleh semayang. Mana kita ada ilmu lah kita boleh semayang ni. Mana kita tak kata kita jahil. Tapi lepas belajar, sebab itulah jangan duk belajar. Selamat kita. Selamat daripada sedar kita jahil. Lepas tu bila sedar, lepas mati. Lepas mati sedar. Tapi bila belajar je, siap. Sekara jahil, 2 kara jahil, 3 kara pun jahil. Baru jahil. Lah. Tahulah nyakit. Sebab apa? Pergi belajar. Sama macam contoh kita dengan doktor. Jangan pergi cari doktor. Doktor macam-macam hal. Sakit tu dia kata. Lepas tu senyap rumah, jangan pergi kat doktor. Apa ni? Lepas tu pergi kat doktor, sakit tu. Jangan makan hak ni. Hak sedap lah ke dia kata jangan makan. Tak susah tu. Kalau kita dah jumpa doktor, tak ada benda tak boleh makan. Makan belaka. Lah ketika dah baru cari doktor, tak dang dah lah. Ni pun sama lah. Lah tu dah baru nak belajar, rohok dah lah. Nak. Lepas tu setengah orang dia takut ni jumpa doktor. Dia berasa tak sihat. Lepas tu tak sihat, gilah cek doktor. Cek doktor macam-macam dia kata kat gigi. Gigi sungguh. Kalau jumpa doktor macam-macam lah dia kata. Kalau nak jumpa doktor, tak ada lah macam-macam tu. Sama juga kita belajar. Dan kita belajar, macam-macam lah jadinya. Kalau kita tak belajar, tak ada macam-macam. Pandai tu. Pandai. Jadi bila kita nak beramal ni, dia ada payah dah. Nak banding pada masa kita jahil. Payah kita beramal boleh jadi senang buat amal. Itu dia panggil sedap amal nisbah kita orang awam. Sedap tu. Sebab kita nak lepas kepada boleh buat amal tu. Dulu masa kita boleh buat amal sejahil tu, kalau kita ngaji kitab Minhaj, hak cara syaitan tipu daya anak Adam dalam rupa buat amal, kita baca tu juga memang kita senyum seorang lah. Seorang. Mana apa? Memang makan ke dia. Jadi wah guli je kita ni. Boleh makan ke dia je. Hak amal kita tu. Faham tak?
Jadi bila kita boleh beramal dan kata payah nak banding dengan masa kita jahil, lepas kita boleh beramal malah kisahnya dia mudah. Itu dipanggil sedap lah tu. Lepas tu sedap yang sebenar orang duk cari tu, tu bukan tuntutan kepada kita. Janji kita buat amal dengan ilmu, mudah-mudahan Tuhan terima, alhamdulillah. Itu je. Lepas tu jangan duduk gopoh-gopoh nak benda yang bukan kewajipan kita. Tapi kalau kita tak ada asas, orang suruh seumpama ni, nak lilin buat di aikim kan, banyak tekan. Kita buat amal tidak rasa kesedapan. Kita buat amal tidak rasa kesedapan. Kita mesti buat amal cari jalan biar rasa kesedapan. Dia tak tekan. Kita buat amal dengan ilmu kedok. Kita buat amal dengan ilmu kedok. Kita buat amal ni ikut garis kedok. Kita buat amal ni ikut syarat hukum kedok. Dia tak tekan. Tekan kita buat amal tak rasa apa. Tak ada rasa keasyikan pun. Tak ada rasa sedap pun dalam amal. Tengok macam mana para sahabat radhiyallahu anhum. Dia buat amal macam mana rasa dia ketika buat amal. Dia cerita hak amal para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi sahabat beramal macam mana? Belajar. Gurunya siapa? Nabi SAW. Asyhadu dengan Nabi SAW tu naik maqam baqa. Ini kurniaan Allah kepada para sahabat. Betul para sahabat radhiyallahu anhum ni di maqam dia tinggi. Asyhadu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu naik maqam baqa. Hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita hak macam mana keasyikan amal ibadah para sahabat. Nak dapat tu. Ni kadang-kadang orang alternatif jalan. Kau ni. Adakah tekan bab belajar? Tak ada. Malah kita balik pada hukum lah. Sekarang ni kewajipan kita ni hak mana? Belajar. Tu kewajipan kita. Lepas tu buat amal ikut garis. Itu kewajipan kita. Lepas tu kita buat amal ni dapat keasyikan, kesedapan ni, tuntutan ke? Tak. Dapat tu sibuk apa? Itu terserah kepada kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Apabila dia tak ikut garis gini, dia akan pergi cari. Kewajipan kitanya sempurnakan syariat. Lepas tu tariqah bukan kewajipan. Itu tuntutan sunat bagi orang yang hemah dia tinggi nak dapat ketinggalan dalam agama. Tapi hak ni bukan kewajipan. Hak kewajipan syariat. Kita nak pergi pada hak sunat tariqah ni, syariat kita sesat ke tak? Tak. Lepas tu dah nak pergi jemput sunat apa? Lepas tu bila? Tak sudah bila-bila lah. Hak sunat ni bukan tuntutan yang putus kepada kita. Selagi tak sesat wajib nak jemput sunat macam mana? Bila-bila ni apa panggil apa? Gopoh, gaduh, isti'jal. Bahasa Arab. Isti'jal dalam kitab Minhajul Abidin sifat mazmumah. Dalam kitab Minhajul Abidin isti'jal sifat mazmumah. Dan kitab Penawar Bagi Hati tidak ada dinyatakan isti'jal. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin salah satu daripada sifat mazmumah adalah isti'jal. Gopoh, lorak, gaduh. Gaduh nak tu nak ni ni. Punah kan ha? Lepas tu kita balik pada hukum. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin yang pertama ilmu dulu. Ilmu biar kita kenal mana wajib, mana sunat, mana wajib, mana sunat ni. Terutama sekali ilmu pegangan. Ni, pegangan kita ni. Hak di bawah makna kalimah la ilaha illallah. Kemudian barulah pergi kepada makna kalimah Muhammadur Rasulullah. Mula-mulanya makna kalimah la ilaha illallah. Hak tu hak wajib kita belajar, kita wajib kena faham molek dan wajib kita pegang di akidah. Akan makna kalimah la ilaha illallah, bukan kalimah tu. Kalimah tu sunat kita berzikir, sunat. Hak guna slogan, hak kata bawa kalimah la ilaha illallah, bawa kalimah la ilaha illallah, dia ajar dak akidah. Dia ajar dak cara sembahyang Nabi SAW. Dia ajar dak persoalan bak hati. Dak dia hanya memperalatkan kalimah la ilaha illallah. Hak pesing tak payah belajar banyak-banyak, jumpa satu amal satu, jumpa satu amal satu. Hak saya cerita, hak sejarah saya tu 30 tahun dulu. Sampai sekarang orang yang sezaman ni kalau jumpa
Kalau cakap bab ilmu je ngelik lalu dah. Sebab apa? Jumpa satu, amal satu, 30 tahun pun ilmu pun tak tambah-tambah pun. 30 tahun dah. Ilmu tak tambah. Jadi katakan jumpa satu ilmu, amal satu ilmu. Jumpa satu ilmu, amal satu ilmu. Sekarang ni dah 30 tahun dah. Jumpa satu ilmu, jumpa satu ilmu, jumpa satu ilmu. Kira-kira banyak dah. 30 tahun. Sampai sekarang pun tengok pasal semayang pun macam budak-budak. Tu faham tak? Tak belajar. Jumpa satu ilmu, amal kata dia. Man amila bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal dengan ilmu yang diketahui, nescaya Allah Taala akan mengajar ilmu kepada dia. Mengajar ilmu ni ilmu kurniaan daripada Allah. Bukan kita tunggu ni, jumpa aku amal. Tuhan beri aku ilmu lain pula, beri Kata janji dah kan. Jadi Tuhan jadi hamba dia pula dah nak ajar ke dia. Nak biasa dengar hadis. Man amila bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal dengan ilmu yang diketahui, nescaya Allah Taala akan ajar. Allah akan beri ilmu yang dia tak tahu. Ilmu mana tu? Ilmu kurniaan daripada Allah, ilmu pemahaman. Kita ada ilmu, kita beramal. Kita ada ilmu, kita beramal. Lama hak kita duk ngaji tu kalau muka terang. Itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tahu satu ibu beramal. Lepas tu ilmu yang kedua ni Tuhan beri lagi, Tuhan beri. Baik kita beramal dah ni satu ni. Beramal dah. Kita tunggu Tuhan nak beri. 30 tahun tak ada perubahan pun. Kalau pergi cakap bab ilmu je ngeli nak lari. Dia nak kata lebih kurang. Dia tahu dah. Ni orang lama orang lama. Dia panggil orang lama. Kalau nak bawa kalimah ni, orang kita dah ngaji. Orang kita dah ngaji sifat 20, ngaji sifat 20 ni, ni kita nak pegang makna kalimah la ilaha illallah. Mana? Dalam kalau kita balik kepada hukum hakam agama, kewajipannya tak banyak, tak ada susah-susahnya kita. Kalau kata bab belajar, wajib belajar, bukan wajib erti, bukan wajib pandai. Wajib kita belajar wa asbab. Pandai erti faham tu kurniaan daripada Allah, tapi wa asbab moleklah. Kalau gitu erti faham tak wajib. Lepas tu kita mari dengar. Waktu tu pun duk khayal apa kata reti otak. Mu faham ke tak? Dah faham. Dah tu. Wajib belajar je, bukan wajib faham. Wa asbab molek lah. Belajar molek, wi tumpuan molek. Lepas tu balik rumah kat aram baca pula, ngapa pula. Lepas tu panggil asbab usaha kita. Tiba-tiba tak boleh menguasai juga. Kita belajar sampai ke mati. Tuhan tidak akan berat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberati melainkan perkara yang kita berupaya melakukan. Kewajipan agama kita boleh buat belaka. Kewajipan agama ni, hak kita payah nak buatnya, hak sunat-sunat dia banyak sangat. Sunat ni, hak sunat ni banyak. Hak ni kadang-kadang kita tak mampu nak buat Tapi kalau hak kewajipan, hak tambah kalau bab belajar fardu ain, sikit je hak tu mampu. Hak kita tak mampunya, tu hak fardu kifayah. Siapa tunggu-tunggu pondok dah ngaji puluh-puluh tahun pun tak habis mengaji. Hak tu tidak diwajibkan kepada kita. Wajib kepada kita hanya ilmu fardu ain dia. Pas mayang je bab taharah, bab rukun je. Pekoh ni berapa bahagian dia? Dia ada 4 bahagian. Bahagian ibadat saja pun tak habis kita ngaji. Bab zakat, bab haji, tak ngaji-ngaji pun kita. Tapi tak apalah, kita haji sesadah pergi. Zakat, kita zakat apa ada? Zakat pertanian kita tak ada. Zakat ternakan kita tak ada. Zakat galian ke apa? Galian ke apa? Tak ada galian apa-apa kita ni. Tak ada kewajipan lah kita ni. Mana bahagian ibadat ni pun taharah dengan semayang je. Tak kemahnya. Apa pun dah payah. Lepas tu tasawufnya, hak ngaji kita pandai bagi hati. Tahu 10 sifat mazmumah, tahu 10 sifat mahmudah. Lepas tu jaga tu je lah. Tak ada. Tak payah agama ni. Hak kewajipan, hak memang kita mampu tunaikan. Syarat tidak akan mewajibkan pada kita akan perkara yang di luar kemampuan kita. Hak kita mampu.
Cuma kita tu nak faham mana wajibnya, nak kemah molek. Setakat mana ngaji hak wajib. Macam kita kata nak faham secara tafsir dalam kitab ni, kata kita baca mengelupahnya. Wajib kita belajar, wajib kita fikir, wajib kita berpegang secara tafsir ni. Tu nak kena kemah molek. Faham molek sifat kudrat, faham molek sifat iradat, faham molek sifat ilmu. Allah yang bersifat kudrat buat semua perkara yang berlaku ni. Allah yang bersifat iradat menentukan segala-gala perkara yang berlaku ni bersepakat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nak kena faham molek, kena mati molek sini. Bukan setakat ngapa saja sifat 20, bukan. Sama terus setakat nak ngapa la ilaha illallah saja, bukan. Mana kalau sebut kata bawa kalimah la ilaha illallah tu bukan kata salah. Tapi hanya bawa perkataan tu saja tanpa menekan apa pengertian la ilaha illallah. Pengertian la ilaha Allah jua Tuhan. Bila Allah jua Tuhan, semua yang berlaku ni Allah jua yang buat. Ada. Tapi kita kemah pula dah. Dah kita buat tu pula nak buh mana? Ikhtiar usaha kita nak buh mana? Kena ngaji molek ah. Itu masuk di bawah pengertian la ilaha illallah. Sebab kita berpegang dengan ayat Quran. Bila kita berpegang dengan ayat Quran, Quran menyandar perbuatan kepada kita. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa-apa kebaikan yang kamu lakukan, nescaya Allah mengetahui. Apa-apa kebaikan yang kamu lakukan, Tuhan kata kita buat. Lepas tu macam mana kata Allah jua yang buat? Kita kena ngaji pula. Ikhtiar usaha itu nak letak mana hak pegangan Al-Quran, pegangan hadis, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Hak ni hak wajib kita tekan. Hak ni masuk dalam makna la ilaha illallah. Hak minggu lepas kita tekan hak nak faham pegangan. Lepas tu ingatan tu bab lain, satu hal dah pulaknya. Ulang sama-sama sebab apa? Sebab berlaku di tempat kita. Betul. Kemudian pula hak tu hak salah pengajian, satu penyakit. Hak tak mengaji, satu penyakit kau. Kadang-kadang yelah jumpa bukan sini, bukan kelas ni, tapi jumpa tempat lain pun oleh kerana benda tu benda yang salah tu salah habis lah. Bab pegangan ni jumpa tempat lain. Ditanya, biasa kita bercakap alhamdulillah dengan izin Allah. Semenjak saya makan pemakanan, ni pemakanan lah ni. Abang apa? Suplemen boleh ni kan? Nah. Suplemen. Makanan tambahan. Suplemen ni. Lepas tu ni habbatus sauda. Minyak zaitun. Lepas tu khurma. Ada hakim kan? Makanan ni. Alhamdulillah dengan izin Allah, semenjak makan hak pemakanan sunnah ni dia kata sihat. Dengan izin Allah. Sejak makan ni dengan izin Allah. Kena bunyilah izin Allah lebar sikit bunyi ni pemakanan sunnah kan. Kena bunyi cakap pun lebar nah. Kalau pergi makan hospital tak payah telam ni cocok sejagung sihat. Apa tak ada izin Allah ni bukan makanan sunnah. Ni cocok doktor hok mengaji dengan putih. Cocok sejagung. Hok gi tu lengoh balik sihat. Cocok sejagung. Mana? Tak ada izin Allah dah lah. Hok jenis makan hok dia kata makanan sunnah ni lebar sikit cakapnya. Dengan izin Allah, semenjak makan pemakanan ni sihat. Makna apa dengan izin Allah? Allah mengizinkan khasiat, mujarab, vitamin hak Tuhan jadikan di pemakanan ni yang menyembuhkan kita, yang mensihatkan kita. Pasal lain pula dia pegang. Ada. Dia orang sekarang dia mengkaji hak di pemakanan hak Nabi SAW kita makan apa semua tu. Hak Nabi buat semuanya selamat dunia akhirat. Termasuk makanan Nabi SAW. Sebab Nabi ni bukan abang ibadat semata-mata. Apa yang Nabi buat semuanya jalanan yang selamat dunia dan akhirat.
Jadi orang pun kaji pemakanan ni. Kaji macam-macam khasiat ada. Khasiat lah panggil tak ke apa? Ada macam-macam khasiat. Sama ada habatus sauda ke, sama ada minyak zaitun ke. Jadi apabila kita makan pemakanan ni, Allah mengizinkan khasiat itulah yang menyihatkan kita. Bukan Allah dah buatnya. Allah mengizinkan khasiat tu pula main peranan. Allah serah tugas kepada khasiat tu yang menyihatkan kita. Kita apa pula pegang seumpama tu? Tu tak ada kalimah la ilaha illallah tu. Sebab bukan Allah jua yang buat. Allah buat setakat letak khasiat aje. Lepas daripada tu Allah jua yang buat. Tak dah. Awak lah pula khasiat main peranan. Allah jua. Allah saja. Dah. Kan ni. Dah itu makna izin dia kata. Mana izin macam kita cakap lah. Kita cakap kalau kita izin tu kita beri kebenaran. Bukan kita buat tau. Dia buat tu dengan izin saya. Saya izinkan dia buat. Maknanya bukan saya buat, dia buat, tapi saya izinkan. Mana saya izinkan anak saya bergiang-giang pergi program-program ni. Sekolah atau surat ni nak dapat kerja. Saya izinkan, itu pesaing. Saya izinkan, saya izinkan. Hak pergi siapa dia? Anak bukan kita. Kita hanya izinkan saja. Jadi sekarang ni Tuhan izinkan, Tuhan izin mana apa? Bukan Tuhan yang menyembuhkan. Khasiat tu Tuhan beri ke dia, mula tolong buat. Hak ni kosong habis. Saya kata karuk-karuk sungguh. Kata kita kok banyak bukan kerjaan Tuhan. Tuhan letak mujarat di obat, Tuhan izinkan mujarat tu main peranan. Tuhan letak panah di api, Tuhan izinkan panah tu yang menghanguskan. Tuhan letak tajam di pisau, Tuhan izinkan tajam tu yang memutuskan. Tuhan letak gagah di tubuh kita, tenaga di tubuh kita, rank di tubuh kita, kudrah di tubuh kitanya, Tuhan izinkan kudrah tu main peranan. Ini semua akidah yang terpesong belaka ni. Yang khilaf pada kafir pegangan. Ada pandangan kafir pegangan ni. Walaupun pandangan mutam mengatakan pegangan ni pegangan yang dosa besar, pegangan bid'ah yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun atas pandangan mutamak, pegangan ni tak kafir, pegangan ni pegangan dosa besar, pegangan yang terpesong, amal ibadah tidak ada pahala sama sekali. Bukan amal ibadah sunat ni, amal ibadah wajib pun tidak ada pahala sama sekali. Sebab apa? Sebab dia tidak ada pegangan mengesakan Allah pada perbuatan. Sebab apa? Sebab bukan Allah saja yang buat. Makhluk Allah pun tolong juga Allahnya. Mana makhluk Allah? Khasiat dia obat. Mana makhluk Allah? Panah di api. Mana makhluk Allah? Tajam di pisau. Gagah di tubuh kita ni makhluk Allah. Kita tubuh ni makhluk Allah. Gagah di tubuh kita pun makhluk Allah. Sampai masa gagah tu yang buat. Maknanya apa? Bukan Allah yang buat. Orang nak kira. Dia faham gitu dengan izin Allah ni. Lepas tu kata mengaji hak ni belajar wajib fardu atas tiap-tiap mukallaf, belajar fikir biar faham molek-molek. Lepas tu kita pegang biar kemah molek dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Bayangkan kalau berpegang seumpama ni pegangan yang khilaf pada kafir, pada mengatakan kafir, pada mutamak walaupun tak kata kafir tapi sebesar-besar dosa, malaikat akan catat dosa setiap masa, setiap saat. Bukan setiap jam, setiap saat malaikat akan catat sebesar-besar dosa. Semayang puasa kita tidak diterima oleh Allah walaupun sah sebab kita dihukumkan orang Islam. Semayang puasa tidak diterima oleh Allah, makna kita ni bergelamang dengan sebesar-besar dosa. Kita berasa lega, kita berasa cukup, kita berasa lebar, kita berasa soleh. Itu semua mari daripada mana? Tak ada. Kita dalam keadaan sebesar-besar dosa. Malaikat catat setiap masa dosa akidah. Dia bukan macam dosa berjudi minarok. Berjudi minarok tidak ada orang berjudi 24 jam. Tidak ada orang minarok 24 jam.
Masa dia berjudi, malaikat catatlah sebesar-besar dosa syariat. Masa dia menarok, malaikat catatlah sebesar-besar dosa syariat. Dia berhenti, itulah dosanya. Selagi tidak bertaubat, dosa tu kekal di dia. Dia balik rumah dah, tak ada lah dosa berjudi menarok tu. Tapi besar dosa judi menarok, besar lagi dosa akidah. Kemudian malaikat catat setiap saat. Semaya puasa tak ada pahala. Tapi yang kita dah berasa lebih, berasa Tuhan baik dengan kita, kita rapat dengan Tuhan, wa amal pula berasa macam asyik je, bangun malam pun jadi berasa macam ringan, menangis malam pula. Mengaji Quran pun rajin, berzikir pun rajin, berselawat pun rajin, berjemaah pun rajin. Tapi kita dah berzemat kadang-kadang bergelamang dengan dosa, pahala tak ada. Yang kita rasa tu apa dia? Itu panggil tipu dari syaitan. Tak tahulah dia jadi macam payuh gitu lalu tu. Bagi setengah orang tak mengaji lah. Sebab kita masa mengaji dulunya berasa tak ada benda tu. Sebab pegang kita dah semuanya perbuatan Tuhan. Habis cerita. Semuanya perbuatan Tuhan. Dah Tuhan letak khasiat di pemakanan. Betul? Itu makhluk Allah. Habatus sadak makhluk Allah, minyak zaitun makhluk Allah. Khasiat yang orang ni kaji tu memang makhluk Allah. Makhluk ibu bekas ke tak? Tak. Kita ahli sunnah wal jamaah. Habis ya? Sampai masa kita makan, yang jadi sihat kitanya Allah yang buat. Bukan khasiat tu yang buat. Bukan Allah mengizinkan khasiat tu menyembuh, bukan. Allah yang menyembuhkan. Dan mana dengan izin Allah tu? Dengan perbuatan Allah lah. Dah kalau gitu dah kata dengan izin Allah, kata dengan perbuatan Allah. Dahlah kalau kata dengan izin Allah pun kita tak akan pergi kepada makhluk ibkah. Tu kata cakap macam lebah dah. Kena-kena akidah tak ada. Kalau saat ni jumpa doktor, cocok sejagung, sihat. Oh, mu ni cakap tak berlapik tapi kalau tak tanya pegangan, adakah dia tu apa dia okeylah apa ubat dia, adakah ubat tu bekas? Dak. Pasal ni mu kata cocok sejagung tu hukum adab. Sahih dia gitulah. Dah pegang awak, pegang kita tetap dah semua perbuatan Tuhan. Jangan duk kata cakap bebek kurang tengok. Kata cakap. Tengok ni cakap lebah piuh atas kepala ni kan. Duk makan makanan sunnah ni dengan izin Allah. Alhamdulillah dulu sebut. Alhamdulillah dengan izin Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Segala puji bagi Allah. Tapi bukan Allah yang menyembuhkan. Khasiat yang menyembuhkan. Segala puji bagi Allah apa? Segala puji bagi Allah dan khasiat itu pun segala puji juga. Sebab khasiat yang menyembuhkan kita. Bukan Allah. Allah hanya mengizinkan. Allah beri apa? Beri lesen. Beri kebenaran. Apa dia? Okey. Beri kebenaran tau. Dan Allah sudah buat dah kan khasiat situ. Khasiat dah pula. Sebab kajian doktor ni, khasiat ni sesuai untuk penyakit ni. Khasiat ni sesuai untuk penyakit ni. Dia makan pemakanan ni, kenalah. Dah hakiki pegang kitanya. Khasiat tu makhluk Allah. Penyakit panggil apa? Virus panggil apa? Tak panggil virus tau. Virus hok komputer dak virus. Penyakit ni. Panggil apa ni? Dia ada panggil apa ni? Kumang baik, kumang jahat. Apa ni dah dia kata? Ada kumang baik, ada kumang jahat. Kumang baik, kumang jahat. Lepas tu kena masuk ni kumang hak baik cocok. Biar belawang kumang hak jahat. Apa benda tak tahulah. Kumang baik ke, kumang jahat ke, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak bekas sama sekali. Sehat kita, sakit kita, semuanya perbuatan itu akidah, pegangan kita. Hak cakap kata kumang baik, kumang jahat tu cakap zahir lah. Itu cakap pengajian dia. Dah macam mana dia ngaji hak hukum zahir ni lah. Hak kata kumang baik, kumang jahat ni akidah. Kalau tak ngaji akidah, orang semaya bang pun tak pakai tak ngaji akidah. Bukan kata orang ngaji ilmu-ilmu sains dunia ni. Ngaji ilmu sains dunia dia tak ada Tuhan. Bahaya pegangan. Bahaya pegangan itu hukum zahir. Hak dikaji itu hukum zahir. Itu semua asbab hak Tuhan jadikan belaka. Ngajilah hukum zahir itu. Tapi pegang kita tetap dah.
Bukan kadang ngaji sains tu jadi rosak akidah. Kerana tak mengaji akidah, tak kenal Tuhan. Tak mengaji sains pun, walaupun ngaji agama sekalipun. Ngaji agama sekalipun. Tak ngaji ilmu sains ni, tapi ngaji dak akidah. Kemah dak akidah. Ada kemah akidah. Rosak sebetulnya je. Dah payah ke bab pegangan. Setakat kita nak berpegangnya, segala-gala perkara Tuhan tetap berlaku pada azal. Tuhan tetap berlaku Tuhan putus berlaku Tuhan sudah takdir berlaku pada azal. Hak berlaku sekarang ni semuanya kerjaan Tuhan, semuanya perbuatan Tuhan. Apa dah payah? Cuma kita nak imbang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kita wajib kita isbatkan, wajib kita letakkan bahawa kita ada pilihan, kita ada perbuatan, dan kita ada ikhtiar, dan kita ada kasbun. Pilihan dan kasbun ni usaha. Sandar kepada kita. Contoh ayat tadilah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa-apa kebaikan yang kamu lakukan, nescaya Allah mengetahui dan Allah akan balas. Maka pilihan kita, perusaha kita, perbuatan kita tetap termasuk di dalam segala-gala perkara. Tuhan tetap berlaku dah pada azal. Segala-gala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti diri ikhtiar kita, diri usaha kita pun terikat dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Simple saja. Dan kita berpegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memang khasiat Tuhan jadikan dia obat. Memang panas Tuhan letak di api. Api makhluk Allah, panas pun makhluk Allah. Tuhan jadikan tajam di pisau. Pisau makhluk Allah, tajam pun makhluk Allah. Tuhan letak gagah di tubuh kita. Kita ni makhluk Allah, gagah pun makhluk Allah. Sampai masa sembuh, Tuhan yang buat. Hangus, Tuhan yang buat. Putus, Tuhan yang buat. Usaha kita bergerak ni pun Tuhan yang buat. Hak Tuhan letak di kita tu semuanya makhluk tak payah bekas, sama sekali. Simple saja. Apa nak payah? Mana? Ngaji molek, faham molek, lepas tu tanam di akidah kita. Kita pacak di akidah kitanya, segala-gala perkara datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrat. Kita ngaji kudrat ke, iradat ke, ilmu ke, ini semua masuk di bawah makna kalimah la ilaha illallah. Nanti hak keluarnya 41 akidah di bawah makna la ilaha illallah. Mana? Minggu lepas cerita hak ni. Hak mai kata nak kena ingat tu satu nyakit. Ni pegangan, bukan ingatan, pegangan. Pacak dia akidah, sesat. Apa tu macam mana ni nak kuat? Nak kuat ni mari daripada amal ibadah. Pekoh mengaji molek, tasawuf fardhu ain mengaji molek, kita beramal molek. Biar amal zahir ikut garis, hati pun hati yang ikut garis sebagaimana syarak. Dengan amal yang sempurna zahir batin ni lah, mudah-mudahan dalaman kita kau lama kau kuat. Lepas tu kuat naik tinggi mana, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kewajipan-kewajipan, kita pun perbanyakkan amal-amal yang sunat. Mana? Habis. Jadi kira-kira kita ni hurah balik hak minggu lepas je. Dah. Kita dah banyak mana dah ni. Tapi kalau dah gerak gini, bila nak habis tak tahulah. Tahun depan jugalah. Tahun depan juga. Tahun depan pun sekejap lagi. Dah lama dah. Dah apa 3 minggu ni masuk tahun depan. Jadi kita ni dah sambunglah, kita berhenti tempat yang kita start tadi, dan bahawa tambatan iman yang sabit dengan dalil akli yang bergantung dengan pusur-pusur Allah dan utusannya, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tikadkan dia itu 9. Tu balik semula hak muka surat 3 hari tu. Hak Muhammad Rasulullah, dan pula hak surat apa tadi? Hak surat 25 tadi. Kita sebelum masuk pada sifat rasulnya, mula di muka surat berapa dia? Muka surat 23 tadi. Muka surat 23 hak baris yang kedua-dua atas. Start situlah.
Start terkandung akidah simpulan iman di bawah makna Muhammadur Rasulullah, keluar pula 9 sifat. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mana tadi? InsyaAllah. InsyaAllah ni jika dikehendak oleh Allah. Kita disunatkanlah. Sunat insya-Allah kait dengan kehendak Allah. Ya, segala-gala kehendak Allah. InsyaAllah jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kehendak Allah. Syaa. Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun, Nabi kata tu. Perkara yang Allah kehendak akan berlaku, perkara yang Allah tidak kehendak tidak akan berlaku. Syaa bukan makna izin, syaa makna kehendak. Insya-Allah mudah-mudahan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan izin tu, itu kehendak.